Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kita ya pada pagi ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan dari kitab yang baru, iaitu kitab Syarah Sahih Muslim ya, sebagaimana yang telah saya maklumkan juga pada minggu lepas. Dan kita akan mulakan perbincangan di kitab Al-Iman ya, kitab Iman. Sebab kalau kita lihat pada jilid yang pertama, dia ada dua iaitu ada kitab Muqaddimah dan juga kitab Iman. Jadi saya akan tinggalkan perbincangan dalam kitab Muqaddimah dan kita akan terus masuk pada kitab Iman yang mana akan bermula pada muka surat 346. Jadi mungkin ada yang sudah ada bukunya, ada yang sedang mencari bukunya kan. Kemudian saya juga faham ada yang mendapat buku daripada versi yang lain sebagaimana yang admin saya, PA saya dah berikan kepada teman-teman di WhatsApp group. Cuma saya tak tahulah adakah semua berada dalam WhatsApp group tu kan. Mudah-mudahan ada lah ya. Kalau tak ada boleh contact PA saya, Masturah, untuk dapatkan buku tu. Sebab saya tak nak berikan link tu secara terbuka. Kalau ada sesiapa yang perlukan buku tersebut, boleh message pada Masturah, PA saya. Okey, mudah-mudahan dia dapat bantu. Mungkin kalau Masturah ada bersama dengan kita, boleh letakkan nombor ke ataupun IG ke apa kan, sebab saya takut dia nombor telefon dia private pula kan. Okay, kalau ada kat sini bolehlah letak ruangan komen tu nak macam mana nak contact. Okay, nak WhatsApp ke macam mana. Jadi dapat diberikan link tu supaya semua dapat muat turun buku PDF yang telah saya sediakan. Okay, baik. Kita lihat teman-teman yang ada dengan kita pada pagi ini. Kita ada Kak Sugiyarti daripada ruangan YouTube. Terima kasih Kak Sugiyarti bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Sakina. Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih di atas ucapannya. Kemudian kita ada Liza di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay, ada juga daripada ruangan YouTube kita ya, Kak Siti Hawa. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ada ramai juga ya ikuti pengajian daripada ruangan YouTube ya. InsyaAllah, barakallah. Saya kan sebab kadang-kadang YouTube ni dia tak berfungsi sangat orang lebih suka lihat di Facebook, tapi ada juga kita lihat di sini yang ikuti menerusi ruangan YouTube. Terima kasih. Di mana sahajalah ruangan yang diikuti, saya ucapkan terima kasih. Kita ada Mak Isa kita. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Isa, terima kasih di atas kehadirannya. Zahira juga turut bersama kita. Kak Farida, Kak Aisyah, Kak Rahima, Kak Fauzia, Mas Niza. Okay, Mas Niza pun sama-sama kita. Zaina, Kak Mas di situ, Kak Mas Aziz. Salam Dr. Cak dan selamat pagi. Dia suka main cak-cak kan. Ada juga Az di situ dan semualah yang mengikuti. Kak Zah pun ada. Okay, baik. Ni PA saya, Mas Hafiz ni, dia kata boleh email saya di mas_tg@hotmail.com untuk mendapatkan PDF bagi kitab Syarah Sahih Muslim. Okay, so kalau sesiapa yang inginkan kitab ini dalam versi PDF, boleh dapatkan menerusi email yang telah diberikan di sini namanya Mastura. Boleh message pada Puan Mastura menerusi email
Dan nanti dia akan beritahu apa syarat-syarat lah bila sekiranya buku itu telah anda dapatkan. Okey, baik, kita ada Widya Jumaat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, dan semualah yang mengikuti. Okey, Ustazah pun tak boleh nak baca semua. Baik, kita lihat pada perbincangan kita pada pagi ini, jika siapa yang dah ada kitabnya, kita berada di muka surat 346. Di muka surat 346 ada sebuah hadis yang begitu panjang sekali dimuatkan oleh Imam Muslim sebagai pendahuluan bagi perbincangan dalam jilid yang pertama ini berkenaan dengan keimanan. Jadi kalau kita lihat saya ada siapkan slide juga sekejap Lupa pula nak buka slide. Minta maaf, lupa saya nak buka slide saya. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan ini, Imam Muslim ada memuatkan satu hadis yang begitu panjang berkenaan dengan penjelasan tentang iman, Islam, ihsan, kewajipan beriman dengan takdir. Hadis yang akan kita pelajari ini juga adalah sebuah hadis yang akan menjadi dalil kepada kita untuk berlepas diri ataupun tidak mahu ada apa-apa urusan dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Jadi ada kisah yang berlaku di dalam perbincangan hadis ini yang mana kemudiannya didatangkan kepada kita dengan sebuah riwayat hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan dan juga kewajipan beriman dengan takdir. Baik. Hadis ini kalau kita baca di muka surat 346, saya nak baca dulu perenggan awalnya di situ. Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah. Ini Imam Muslim. Saya tak nyatakan teks ini dalam slide saya. Tapi saya nak baca terlebih dahulu perenggan yang pertama sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada Imam Muslim yang telah menyusun kitab ini dengan begitu sedemikian rupa yang masya-Allah tabarakallah. Jadi kita baca dulu apa yang diletakkan di sini. Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah berkata, dengan pertolongan Allah kami memulai, hanya kepadanya kami memohon kecukupan dan tidaklah ada petunjuk bagi kami melainkan dari Allah Jalla Zikruh. Kemudian dia pun bacakan ataupun dia datangkan hadis ini yang mana sanadnya juga agak panjang, ada dua gabungan sanad dalam riwayat ini. Saya baca dulu sanad yang pertama. Haddathani Abu Khaythama Zuhair bin Harbin. Haddathana Waqi'un an Kahmasin an Abdillah bin Buraidata an Yahya bin Ya'mar. Okay, ini sanad yang pertama. Dan kalau lihat di dalam teks bahasa Arab ini kita ada huruf ha yang tunggal tu kan. Ha dia sebegitu. Kalau dalam istilah ilmu hadis kita akan panggil ia sebagai tahwilus sanad. Maknanya kita tukar sanad ini kepada sanad yang kedua iaitu wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari wa hadha hadithuhu haddatsana abi haddatsana Kahmasun an ibni Buraidata an Yahya bin Ya'mar. Qala. Okey, jadi ada dua sanad di situ, nanti boleh baca dalam bahasa Melayunya yang terdapat dalam slide saya ini. Yang penting saya nak mulakan perbincangan daripada Yahya bin Ya'mar yang telah saya gelapkan namanya. Sebab saya tak nak baca terjemahan untuk sanad itulah. Tinggalkan saja, nanti boleh baca. Tapi yang penting saya nak ambil cerita ini kerana keprihatinannya bermula dari Yahya ibn Ya'mar. Yang mana dalam hadis ini, dalam riwayat ini menceritakan dari Yahya ibn Ya'mar, dia berkata, Kana awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'badun al-Juhaniyu. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini. Faqulna لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Jadi ini keprihatinan Yahya ibn Ya'mar. Okay? Yahya ibn Ya'mar ini dia kata,
orang yang pertama membincangkan ya tentang qadar, tentang takdir ini di Basrah. Maknanya dia sebut tentang apa yang berlaku di Basrah pada waktu itu. Jadi ketika di Basrah ini ada orang yang disebut namanya sebagai Ma'bad Al-Juhani di situ. Dia ni membahaskan tentang takdir. Jadi dia kata, saya iaitu Yahya ibn Ya'mar ni kata, saya dan juga sahabat saya. Sahabat dia bernama Humaid. Jadi dia dan Humaid bin Abdul Rahman Al-Himyari pergi menunaikan haji atau umrah. Maknanya mereka pergi ke Makkah Madinah ni untuk tujuan melaksanakan haji ataupun umrah, yang mana mereka pun kata fakulna, mereka kata lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti kita buat umrah ataupun kita buat haji ni, bila kita jumpa salah seorang di kalangan sahabat Nabi, kita akan tanya dia tentang permasalahan takdir ini. Okey, yaqulu haula'i fil qadar. Yang mana mereka tu semua yang dekat Basrah tu tadi kan, yang bahaskan berkenaan dengan takdir tersebut. Baik. Jadi apa yang berlaku seterusnya dalam riwayat ini menceritakan Yahya ibn Ya'mar, mereka bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Okey, seterusnya riwayat ini menjelaskan fawfiqa lana Abdullah ibn Umar bin al-Khattab dakhilan al-masjid faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Jadi Yahya ni kata dia Allah Subhanahu Wa Taala pun kebetulan pada waktu itu ketika mereka menunaikan umrah ataupun haji ni kan, mereka bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni di kalangan sahabatnya, dia anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi apa yang berlaku? Dia kata kami jumpa dia ketika kami nak masuk masjid. Jadi apa yang berlaku? Kami himpit dia. Maknanya dia Yahya dengan Humaid ini himpit. Bila nampak Abdullah ibn Umar, dua-dua ni himpit dia, maksudnya Abdullah ibn Umar dekat tengah-tengah. Dia dan juga kawan dia ni Humaid himpit, maknanya kanan kiri. Tak nak bagi Abdullah ibn Umar ni terlepas lah kan. Sebab tu dia kata faqtanaftuhu ana wa sahibi. Dan kami berdua himpit dia ahaduna ayyamini. Salah seorang di kalangan kami berada di sebelah kanan dia dan salah seorang di kalangan kami berada di sebelah kiri dia. Fazanantu anna sahibi sayakilul kalama. Bila dalam keadaan yang menghimpit itu, Yahya kata, kita nak start the discussion tu kan, tak start tau. Perbincangan tu tak mula-mula. Macam biasalah kita kalau dengan kawan kita kan, dia macam bagi apa ni? Dengan satu gestures lah, dengan satu gerak tubuh, kau cakap dulu lah, kau cakap dia macam tu, tapi tak cakap-cakap. Jadi bila berlaku keadaan sedemikian, maka Yahya ni kata apa? Jadi saya rasa kawan saya ni mintalah saya yang mewakilkan saya untuk bercakap tentang hal ini. Jadi fakultu, dia pun mulakan bicara dalam keadaan yang mereka berdua ni himpit, Abdullah ibn Umar tu tadi kan dekat tengah-tengah ni. Dia pun mulakan berbicara ni, kata apa? Fakultu, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Okay, wa annal amra unufun. Baik. Kemudian dah masuk muka surat 347 . Kemudian kita lihat apa yang diucapkan oleh Yahya di dalam pertemuan ini. Dia pun kata kepada Abdullah ibn Umar yang mana dia sebutkan dengan kunyahnya, iaitu Abu Abdurrahman. Jadi dia panggil Abdullah ibn Umar dengan gelaran Abu Abdurrahman. Jadi Abu Abdurrahman ni nama Abdullah ibn Umar, bukan orang lain. Masih lagi orang yang sama. Dia kata gini kepada Abdullah ibn Umar, innahu qad zahara qibalana. Sesungguhnya telah muncul di kalangan kami, maknanya dekat Basrah ni.
Okey, tadi kan dia ada sebutkan nama seorang tu kan, nama Ma'bad Al-Juhani, betul tak? Jadi kata dekat Basrah ada di kalangan manusia yang mana mereka ni yaqra'una al-Quran. Mereka orang Islam. Maksudnya mereka orang Islam yang beriman kepada Allah. Mereka baca Al-Quran, yaqra'una al-Quran wa yataqaffaruna al-ilm, dan mereka adalah orang yang betul-betul mahir dalam ilmu. Mereka membincangkan tentang ilmu. Maknanya bukan kita kata orang-orang awam biasa, orang-orang ni. Jadi Yahya ibn Ya'mar ni nak explain dekat Abdullah ibn Umar, orang yang kami nak bicarakan ini mereka bukan di kalangan masyarakat awam, tetapi orang yang disebut sebagai ilmuwan. Kerana mereka yataqaffarunal ilm. Kerana mereka ini betul-betul belajar ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan dia pun jelaskan apa yang berlaku kepada orang yang baca Al-Quran dan orang yang ilmuwan ini, yang banyak membincangkan, buat research, buat kajian tentang ilmu. Dia kata wa annahum, masalahnya orang yang baca Al-Quran, orang yang buat research, buat kajian, discuss, buat perbincangan tentang ilmu ini, annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Ini problem dia, ini isu dia. Isunya ialah dia kata mereka ni masalahnya walaupun mereka baca Al-Quran, walaupun mereka ini membincangkan tentang ilmu, tapi mereka tak percaya tentang adanya takdir. Maknanya mereka tak beriman bahawa takdir itu ada. Okey, kemudian dia kata dan segala sesuatu bagi mereka wa annal amra unufun, segala sesuatu terjadi bukanlah berdasarkan ketentuan Allah. Kalau apa yang mereka buat tu, ini kerana kita buatlah, bukan Allah tentukan. Apa-apa yang berlaku, accident ke apa semua kan, ini semua kerana kita yang buat, bukan kerana takdir Allah. Tak ada kena-mengena dengan takdir Allah. Kerana bagi orang yang begini, mereka berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui apa yang nak dilakukan oleh seorang hamba. Ni na'udzubillahi min zalik lah ya. Ni pandangan yang menyeleweng. Jadi dia ni risaulah. Yahya ibn Ya'mar ni dia kata kenapa, bagaimana keadaan orang yang begini. Sedangkan mereka ni baca Al-Quran, bukan calang-calang orang ya. Mereka baca Al-Quran, mereka ni orang yang betul-betul belajar ilmu, selalu discuss tentang ilmu, selalu ada dalam majlis-majlis ilmu, selalu mengeluarkan pendapat-pendapat. Cuma yang kita herankan, mereka ni tak percaya tentang takdir. Baik, bila Abdullah ibn Umar dia dengar, dia dengar apa yang disebutkan oleh Yahya ibn Ya'mar itu, Abdullah ibn Umar pun dia jawab begini. Dia kata qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Abdullah ibn Umar dia kata kepada Yahya ibn Ya'mar dan juga teman dia tadi kan, Humaid, yang dua-dua ni menghimpit dia tadi tu kan. Bila dia dengar, dia kata, apabila kamu berjumpa dengan mereka, siapa mereka? Orang yang menolak takdir itu tadi. Walaupun mereka baca Al-Quran, walaupun mereka di kalangan ilmuwan. Abdullah ibn Umar kata, kalau jumpa mereka, beritahu kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka. Maknanya, Abdullah ibn Umar tidak mahu ada kena-mengena dengan pendapat yang mereka keluarkan. Itu maksud berlepas diri. Kita tak nak ada kena-mengena dengan pendapat yang begini, dengan golongan yang begini, maknanya kita nak bersih daripada orang-orang yang begini. Jadi jangan nak relatekan saya dengan mereka, dan Abdullah ibn Umar kata apa? Dan diri mereka juga berlepas berlepas diri dari, dan diri mereka juga berlepas diri daripada aku. Maksudnya mereka pun tak ada kena-mengena dengan aku. Ini kata Abdullah ibn Umar. Maknanya dia ni tak setuju dengan golongan yang menolak kepada takdir itu tadi, dan dia di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, bagi mereka ini adalah perkara yang tidak boleh diterima. Kerana sepanjang Nabi SAW hidup, Nabi SAW mengajarkan kepada kami tentang keimanan kepada takdir. Nabi SAW mengajarkan kepada kami bahawa ilmu Allah itu adalah melangkau segala-galanya.
kita manusia, apa yang kita nak buat, apa yang kita belum buat, apa yang akan kita buat, apa yang kita plan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Itu kita panggil sebagai takdir Allah. Tapi kalau kita menolak, bermakna pendapat dan pandangan yang begini adalah pandangan yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dia kata apa? Ana bari'un minhum. Saya berlepas diri daripada mereka dan mereka juga berlepas diri daripada saya. Maknanya tidak ada kena-mengena aku dan mereka dan aku. Okay, dalam isu ini. Kemudian Abdullah ibn Umar dia memberikan satu penegasan tentang isu ini dan dia kata apa? Wallazi yahlifu bihi indallah, maaf. Wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Dia kata demi zat yang mana Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya. Maksudnya dia bersumpah dengan nama Allah lah di sini ya. Yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya. Abdullah ibn Umar bersumpah dengan zat Allah. Dia kata, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba." Jika mereka ni siapa? Orang yang menolak takdir itu tadi. Okay, mereka yang tidak percaya tentang takdir Allah dan mereka rasa bahawa setiap apa yang mereka buat adalah kerana mereka buat, bukan kerana Allah yang tentukan. Okay, jadi bagi Umar dia kata kalau orang-orang ini semua, mereka semua ini memiliki emas sebesar gunung Uhud. Maknanya banyak ya, besar ya, gunung Uhud tu besar. Kalaulah mereka semua itu memiliki emas segunung Uhud, fanfaqahu dan mereka ini menginfakkan hartanya yang sebesar gunung Uhud itu tadi, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir Allah. Ini kata-kata Abdullah ibn Umar atas isu yang diutarakan oleh Yahya ibn Ya'mar itu tadi dan juga temannya Humaid berkenaan apa yang sedang berlaku di Basrah, iaitu pandangan, ideologi yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani pada waktu itu. Jadi clear maknanya bagi saya apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar ini clear. Maknanya beriman kepada takdir, qada dan qadar ini adalah perkara yang wajib. Tidak boleh kita menolak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan kita tak boleh kata apa yang kita buat ni semua kerana kita nak buat lah, tak ada kena-mengena dengan Allah. Ini adalah pendapat-pendapat yang menyeleweng. Dan di sini Abdullah ibn Umar dia bukan hanya mendatangkan tentang apa yang dia lihat berkenaan isu ini, tetapi dia kuatkan pendapat beliau dengan hadis Nabi SAW. Sekarang baru kita nak masuk pada hadis Nabi SAW dalam bab ini. Tadi semua yang kita bincangkan daripada awal hinggalah kepada pendapat Abdullah ibn Umar, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah peristiwa yang berlaku yang menyebabkan ataupun isu yang berlaku yang menyebabkan Abdullah ibn Umar pun dia menyampaikan hadis Nabi SAW yang akan kita bacakan ini. Baik, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, bila dia mengeluarkan statement ataupun pandangan dia berkenaan dengan isu orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ataupun kepada takdir, senang kata macam tu. Dia pun mendatangkan hadis Nabi SAW sebagai dalil untuk menunjukkan betapa beriman kepada qada dan qadar adalah perkara yang wajib sebagai seorang yang beriman. Jadi dia datangkan dengan satu kisah yang begitu panjang berkenaan apa yang telah dilihat oleh ayahnya sendiri, iaitu Umar bin Al-Khattab dalam peristiwa ini semasa hayat baginda SAW. Baik, jadi dia pun datangkan dengan riwayat yang mana dia kata begini. Okey, dia kata, "Thumma qala haddathani Abi Umar bin Al-Khattab." Abdullah ibn Umar dia ceritakan kepada Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid itu tadi tentang apa yang ayah dia ceritakan kepada dia. Ayahnya Umar bin Al-Khattab, ayahnya cerita, jadi dalam kisah ini Umar bin Al-Khattab dia ceritakan, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Jadi Umar bin Al-Khattab dia cerita
ada pada satu hari kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW. Idh tala'a alaina, tiba-tiba datang seorang lelaki. Tengah duduk-duduk dengan Nabi dalam majlis ni kan, tiba-tiba datang seorang lelaki ini yang Umar bin Al-Khattab describe ataupun dia gambarkan lelaki ini dengan keadaan yang beginilah. Dia kata, rajulun, seorang lelaki syadidu bayadith thiyabi. Seorang lelaki yang mana dia datang dengan pakaian yang sangat putih. Okay, sangat putih, maksudnya sangat bersih orang ni. Kan? Sangat Masya Allah, dia putih, bersih dia punya pakaian. Syadidus sawadi sya'ari. Bahkan bukan dia punya baju dia yang putih tu kan, kita kalau pakai pakaian yang bersih, dia akan terpantul kan. Tapi di sini, kerana bajunya yang putih bersih itu, sehingga nampak anggota tubuh badannya yang lain, yang mana dalam hal ini Umar Khattab dia notice kan, dia perasan lelaki tersebut rambut dia juga sangat hitam. Baju dia sangat putih, rambut dia sangat hitam. Syadidu sawadi sya'ri. Okay, rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safari. Dalam keadaan yang begini, kita dapati bahawa lelaki tersebut dahlah pakaian dia putih, maknanya bersih betul-betul, kemudian rambut dia hitam, pekat, cantik, maksudnya macam tu, cantik, dan pada diri orang ini tidak kelihatan tanda-tanda dia dari tempat musafir yang jauh. Sebab kita ni Muslimah, kalau kita daripada musafir ni kita letih, kita sampai tempat tu orang kata dah tak tahu dah nak jadi apa dah. Cuba kita kalau naik flight, orang kata kan 13 jam dalam kapal terbang, kita turun kapal terbang tu, apa rasanya? Oh, tak tahu tudung dah ke mana, makeup dah ke mana, celak ke mana kan, air liur basi kat tepi. Orang katakan baju dah ronyok-ronyok sebab tidur dah macam apa dah kat dalam flight tu kan, dengan keadaan yang tak selesa, penat sangat. Kita pun dah tak ada mood nak cerita, tak ada mood nak cakap, semua muka dah penat. Kalau boleh nak masuk check-in hotel cepat-cepat, nak mandi, nak tukar baju, nak tidur. Begitu keadaannya. Tapi lelaki ini yang Umar bin Al-Khattab ceritakan, dia kata lelaki ini tak nampak pun dia daripada perjalanan yang jauh. Masalahnya kan, wala ya'rifuhu minna ahadun, masalah kita pun tak kenal dia siapa. Sebab biasanya kalau orang ni dia datang jumpa Nabi yang kita tak kenal, dia daripada tempat luar. Kan? Dia daripada tempat luar yang datang-datang terus jumpa Nabi SAW. Biasanya begitu. Mereka kalau daripada tempat lain, tempat luar, bila mereka dah datang, masuk Madinah ni, mesti nak jumpa Nabi dulu. Tak kiralah dalam keadaan yang belum melihat ke apa, sebab itu tujuan utama mereka. Tapi lelaki ini datang macam daripada rumah. Kan? Macam daripada rumah. Cantik, bersih, begitu macam tak ada, bukan daripada orang yang baru lepas naik kuda, naik unta ke apa kan. Begitu perfect keadaan lelaki ini. Dan masalah itulah kita pun tak kenal. Dia penduduk Madinah ke ni datang tinggal mana? Kita tak kenal dia. Tak pernah nampak lelaki ini. Dan lelaki ini, apa yang diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab, dia kata, hatta jalasa ila Nabi SAW. Dia datang dalam keadaan yang begitu, dia pun duduk depan Nabi SAW. Oi, apa hal ni? Dia datang-datang, dia duduk depan Nabi. Kita, Muslimah, kita kalau orang yang dah biasa datang kuliah, kalau dia datang kuliah tiba-tiba dia duduk depan tu, kita rasa okey lagi kan. Ni tiba-tiba orang baru datang terus duduk depan ustazah, depan ustazah. Macam tu kan, kita rasa macam peliknya dia ni. Dah lah tak pernah datang kuliah, tak pernah nampak, tiba-tiba datang duduk depan ustazah, depan meja ustazah pula tu. Gitu keadaan dia. Orang lain yang dah biasa duduk kuliah tu akan terpinga-pinga. Siapa dia ni? Kenapa dia buat gitu? Dia dalam keadaan sedemikian. Itu yang Umar bin Al-Khattab rasakan bila dia nampak lelaki ini tiba-tiba terus duduk depan Nabi SAW dalam keadaan yang bagaimana ni sini Muslimah. Dia kata fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Umar kata lelaki ini dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Dalam keadaan yang begitu dekat, sedangkan kami tak pernah tahu lelaki ini siapa, tinggal mana, tak pernah nampak pun lelaki ini. Ini situasi yang diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab ketika lelaki tersebut datang bertemu dengan Nabi SAW.
laki ini pun dia tanya kepada Nabi SAW dengan beberapa perkara. Okey, dan saya yakin ramai di kalangan muslimah yang dah tahu dah tentang hadis ini. Cuma berkenaan dengan kenapa Abdullah ibn Umar ceritakan hadis ini kan, kita tak tahu. Tapi ini kenapa sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bagi memberitahu kepada Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid itu tadi berkenaan dengan satu dalil untuk menunjukkan betapa Nabi SAW ataupun ayahnya di sini, saya ambil senang, ayahnya Umar bin Khattab ada menceritakan kepada beliau tentang keadaan orang yang Islam, yang beriman, yang mana dia ini betul-betul merealisasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini, okey, lelaki tersebut yang dah datang tadi dalam majlis para sahabat, dia duduk depan Nabi, duduk depan-depan dalam keadaan yang begitu dekat. Orang kata lutut bertemu lutut ini. Senang ginilah, empat mata betul-betul berbual. Dia tanya kepada Nabi, waqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Pertama, okey, dia tanya dan dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Nabi SAW apabila dia mendengar ungkapan lelaki tersebut, Nabi terus jawab. Nabi kata kepada dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-Islam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi berikan dengan jawapan ini. Apa kata Nabi? Bila lelaki itu kata Islam tu apa? Kan? Nabi kata Islam adalah bila engkau mengucapkan dua kalimah syahadah. Iaitu engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Wa tuqimas salah. Kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, itu engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pun menunaikan ataupun melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu untuk sampai ke sana. Engkau mampu untuk sampai ke sana. 5. Ini yang biasa kita panggil sebagai rukun Islam kita. Jadi Nabi memberikan jawapan dengan rukun Islam kepada lelaki tersebut yang tanya kepada Nabi SAW. Lelaki ini bila dia mendengar jawapan dari Nabi SAW, dia pun kata, qala sadaqta. Okay, lelaki ini kata, engkau benar. Betul. Kau jawab betul lah macam tu kan. Engkau betul. Umar bin Al-Khattab yang menyaksikan peristiwa ini, dia kata apa? Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar kata apa? Kami hairan. Kami hairan sebab apa? Dia tanya, dia pula yang jawab betul. Itu yang menjadi kehairanan siapa ni? Umar bin Al-Khattab bila lelaki ni. Dia tanya, Nabi jawab, dia pula yang membetulkan jawapan Nabi. Nak tunjukkan apa dia ni tahu ke tak tahu? Kalau dia tak tahu, kenapa pula dia cakap betul? Ini yang menjadi kehairanan Umar bin Al-Khattab dan mereka yang menyaksikan peristiwa ini. Kemudian, setelah itu, lelaki tersebut dia pun memberikan kepada Nabi SAW dengan persoalan yang kedua. Okey, dia tanya kepada Nabi SAW, sebentar ya. Dia tanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan iman pula. Dia tanya kepada Nabi, wa qala fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nampak tak jawapan tu? Okey. Nampak tak jawapan tu?
Macam mana nak relatekan dengan isu tadi? Bila lelaki ini tanya kepada Nabi, iman itu macam mana? Kabarkan kepada aku tentang iman. Explain, iman tu macam mana? Nabi kata, iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasulnya tu rasul Allah yang Allah utuskan, beriman pada hari kiamat, dan terakhir Nabi kata apa? Beriman kepada takdir. Takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Yang keenam Nabi sebut semikian. Sebab itu hadis ini didatangkan oleh Abdullah ibn Umar yang mana dia dapatkan hadis ini daripada ayahnya untuk membuktikan golongan tadi mereka baca Al-Quran, mereka ini di kalangan ilmuwan yang sentiasa berbincang tentang ilmu, tapi bila mereka menolak keimanan terhadap takdir, bermakna mereka itu adalah orang yang mana menolak apa yang Nabi SAW sampaikan ini. Sedangkan dalam perihal keimanan kita kepada Allah, Nabi sudah tekankan bahawa kalau kita nak tahu keimanan itu bagaimana, ialah bukan hanya kerana kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para rasulnya tadi kan. Tapi kita juga meletakkan keimanan itu tadi pada hal-hal qada dan qadar. Takdir Allah. Tak kira sama ada ia adalah perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Jadi ini dalil yang dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar kepada Yahya dan juga Humaid. Nanti balik kau cerita tentang hadis ini kepada mereka. Hadis yang aku bawakan tentang seorang lelaki yang tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan iman. Nabi masukkan tentang iman itu ialah beriman kepada takdir. Tidak kira sama ada ia adalah baik ataupun buruk. Kita kembali kepada hadis ini. Okey? Dalam hadis ini, sekali lagi lelaki itu tadi dia kata apa? Qala sadaqta. Untuk kali yang kedua, lelaki ini kata, yes, engkau betul. Apa yang kau jawab tentang iman ini adalah perkara yang benar. Seterusnya, kita lihat ya di sini, lelaki ini dia pun tanya lagi kepada Nabi SAW. Dia tanya apa? Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta. Nabi pun jawab. Bila dia tanya kepada Nabi, kabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Ihsan ni bagaimana? Nabi explain kepada dia. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini kita panggil sebagai ihsan. Kemudian lelaki ini pun tanya kepada Nabi SAW. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia tanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ada juga di kalangan para ulama hadis menterjemahkan maksud daripada pertanyaan lelaki ini ialah berkenaan dengan dia tanya bila hari kiamat. Jadi bila Nabi SAW dengar soalan ataupun permintaan lelaki ini berkenaan dengan hari kiamat, Nabi kata apa kepada dia? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi nak kata macam ini Muslimah dalam ayat ini, saya nak mudahkan kefahaman. Nabi nak kata kepada lelaki itu, sebenarnya dia tahu bahawa tidak ada jawapan berkenaan dengan bilakah hari kiamat. Dia lebih tahu tentang hal ini. Itu maksud Nabi. Dia lebih tahu tentang hal ini. Jadi kenapa perlu bertanya berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian lelaki ini pun menukar. Dia menukar soalan dia daripada bila kepada qala fa akhbirni an amaratiha. Okey, kalau gitu kabarkan kepada aku apakah tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata, qala antalidal amatu rabbataha. Tanda akan berlakunya hari kiamat ini apabila ada seorang hamba wanita melahirkan
tuannya, melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Seterusnya Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Kamu melihat tanda yang kedua, tadi tanda yang pertama ya. Di sini Nabi berikan dua tanda. Tanda yang pertama ialah bila kita lihat ada seorang hamba wanita ni dia melahirkan majikannya sendiri. Kemudian yang kedua, Nabi kata kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, dia tidak berpakaian, dia adalah orang miskin dan dia adalah seorang pengembala kambing. Tetapi mereka yang dalam situasi begini, satu masa mereka nanti berlumba-lumba membangun bangunan yang tinggi. Macam mana tu? Tak apa. Tinggalkan sahaja. Sebab nanti kita akan baca syarah hadisnya. Hari ini Ustazah cuma nak baca hadisnya sahaja. Kita belum masuk kepada syarah hadis sebab syarah hadis panjang lagi. Okey, belum masuk. Kita baca dulu hadis ini, kita berkenalan terlebih dahulu dengan hadis ini. Kemudian nanti saya akan syarahkan satu persatu menurut apa yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan hadis ataupun tanda-tanda kiamat ini. Baik, seterusnya, apa yang berlaku? Kira di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang ditanya oleh lelaki tersebut. Satu, boleh di kalangan muslimah letakkan di ruangan komen apa yang dia tanya sebelum saya simpulkan. Pertama dia tanya tentang apa tadi? Ingat tak? Gimana semua? Jangan tidur. Pertama dia tanya tentang apa? Kedua, ketiga, seterusnya yang keempat. Rukun iman. Okey, Maisa kata rukun iman. Rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam. Okey, saya boleh terima. Lagi ada jawapan yang lain? Rukun iman dan rukun ihsan. Ihsan tak ada rukun ya Kak Som. Ihsan jangan letak rukun. Ihsan kita tak guna rukun. Okey? Letak ihsan saja. Okey, Nur kata apa? Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Okey, senang macam tu Hamba melahirkan Tuhannya tentang hari kiamat. Tidak, maksud saya persoalan yang ditanya oleh lelaki tadi. Okey, Kak Aisyah, Islam, iman, ihsan tentang hari kiamat. Baik. Tanya tentang Kak Mas, tanya tentang Islam, ihsan dan kewajipan beriman dengan takdir Allah. Okay, yang terakhir tu tak berapa tepat ya Kak Mas. Tanya Islam, iman, kiamat. Oh okey, iman, kiamat. Kak Zah, rukun iman, rukun Islam, ihsan, tanda hari kiamat. Ajaisha, rukun Islam, rukun iman, hari kiamat, ihsan. Berkenaan ihsan. Okey, baik, ada 4 perkara. Terima kasih kepada semua muslimah yang memberikan jawapannya di situ. Ada 4 perkara yang ditanyakan lelaki tersebut kepada Nabi SAW. Pertama, dia tanya tentang Islam. Okey, kedua, dia tanya kepada Nabi tentang iman. Ketiga, dia tanya tentang ihsan dan yang keempat, dia tanya tentang tanda hari kiamat. Ada 4 perkara yang ditanya oleh lelaki tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian, Umar bin Al-Khattab, beliau ceritakan dalam hadis ini. Dia kata apa? Qala thumma talaqa. Lepas tu, dia belah gitu je. Lepas tu lelaki ni, dia terus pergi je macam gitu. Kan? Lelaki ni dia terus pergi dia macam gitu. Jadi Umar ni pun teranjak, kenapa dia terus bila dah tanya 4 perkara tadi, tiba-tiba dia main jalan dia macam tu kan. Jadi Umar dia kata, lah pergi dah. Macam tu. Dia jadi macam terkesima. Sebab Umar kata apa? Summan talaqa falabisa maliya. Umar kata, Umar melanjutkan cerita. Kemudian lelaki itu dia pergi.
Lepas tanya 4 perkara itu, dia tanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kan? Dan tiba-tiba tentang tanda hari kiamat. Lepas dia tanya 4 perkara ini, setelah Nabi SAW menjawab persoalan itu, dia terus pergi. Dia angkat kaki, dia pergi gitu. Jadi Umar kata apa? Falabithtu maliya. Dia kata, aku pun terdiam cukup lama. Macam heran, pergi? Kan dia macam terdiam cukup lama. Okay, fine. Okay, dah pergi macam tu kan. Baik. Kemudian Nabi SAW, Nabi pun jumpa Umar. Nabi kata, Qala li ya Umaru atadri man sa'il. Nabi SAW pun bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Nabi kata, wahai Umar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Di sini, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar pun kata, aku jawab kepada Nabi, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW pun memberitahu kepada Umar bin Al-Khattab, فَإِنَّهُ Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, lelaki tadi yang datang dalam keadaan yang bajunya benar-benar sangat putih dengan rambutnya yang sangat hitam. Tidak ada pada dia tanda-tanda orang yang baru daripada perjalanan. Tak ada tanda kepenatan pun pada wajah dia itu tadi kan. Kemudian tak ada pun di kalangan para sahabat yang mengenali lelaki tersebut. Tiba-tiba datang duduk depan Nabi, bertemu lutut tu, yang menyebabkan Umar pun heran tengok lelaki ini. Dah tanya-tanya tiba-tiba pergi pula tu. Lagilah Umar sampai terdiam dah. Kita pergi macam tu saja. Rupanya lelaki ini adalah malaikat Jibril. Yang mana Nabi sebutkan tujuan kedatangan malaikat Jibril ini ialah atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril ini datang kepada kalian, kepada para sahabat ini untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Okay, tentang agama kalian, iaitu nak ajar, nak beritahu kepada mereka tentang Islam tu bagaimana, iman bagaimana, ihsan tu bagaimana dan apakah tanda-tanda hari kiamat. Melalui peristiwa ini sebenarnya termeterai ataupun terangkumlah rukun iman kita, rukun Islam kita, tanda-tanda hari kiamat, dan kita juga mengerti bagaimana untuk meletakkan keihsanan dalam hati kita. Melalui peristiwa yang mana malaikat Jibril ini datang bertemu Nabi SAW. Dan kalau kita rujuk ya muslimah pada muka surat 349, 350, 351, ada riwayat-riwayat lain yang dilampirkan bersama ya. Maksudnya di situ ada riwayat nombor 94, 95, okey, dan juga 96 menceritakan apa yang berlaku selanjutnya setelah Yahya ibn Ya'mar. Jangan lupa ya, Yahya ibn Ya'mar itu tadi yang datang daripada Basrah untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Okey, yang mana dia datang bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Tujuannya apa tadi? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat masih ingat lagi ke tidak. Kenapa Yahya ibn Ya'mar dan Humaid datang untuk bertemu dengan sahabat ketika mereka menunaikan umrah ataupun haji. Apa tujuan mereka tu sebenarnya? Nak jumpa sahabat. Letakkan di ruangan komen apa isu yang mereka nak tanya. Siapa nama lelaki itu? Lelaki mana? Itu malaikat ya. Malaikat tak ada nama. Malaikat Jibril. Okay, nama lelaki. Dia tak ada nama. Tapi kerana dia adalah malaikat. Malaikat Jibril. Ada siapa nak jawab soalan saya tadi? Senyap ya. Kenapa Yahya ibn Ya'mar dan Humaid mereka pergi menunaikan haji dan umrah tu tadi kan? Dan mereka nak bertemu dengan sahabat. Kenapa mereka nak bertemu dengan sahabat?
Tujuannya apa? Apa yang mereka nak tanya? Bertanya tentang takdir. Okey, bertanya tentang takdir. Boleh spesifikkan lagi jawapannya? Bertanya tentang takdir. Apa masalah dengan takdir itu? Sehingga perlu ditanya. Untuk memberitahu tentang adanya sekumpulan orang yang berilmu yang tidak percaya dengan takdir. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Az. Okey, jadi Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid ini, mereka pergi, mereka pergi ke nak menunaikan umrah tu. Memanglah tujuannya nak menunaikan umrah. Cuma ada antara tujuannya ialah kalau boleh jumpa sahabat, mereka nak tanya berkenaan dengan takdir. Ramai yang sebut sini. Ahmad Isa kata tentang takdir Allah, tentang Zahira, tentang golongan yang tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak tanya tentang dua lelaki yang tak percaya. Dua lelaki tu percaya Kak Som. Okey, ni yang masuk dah salah faham dah ni. Okey, dua lelaki tadi mereka percaya. Okey, mereka percaya kepada takdir, tapi dia nak tanya tentang golongan orang yang tak percaya pada takdir. Hajar Siti Sophia tidak percaya tiada ketentuan Allah. Kak Aisyah, ada sekelompok yang tidak membaca Al-Quran tetapi tidak percaya dengan takdir Allah. Silap statement tu silap. Ada sekelompok yang membaca Al-Quran. Mereka ni baca Al-Quran. Okey, baik. Saya ulang kembali ya. Saya bimbang ada banyak salah faham ni. Yahya ibn Ya'mar dan Humaid, mereka berdua, dua orang lelaki dari Basrah datang. Okey, datang. Mereka ni menunaikan haji ataupun umrah. Di situ lafaz yang menyebutkan mereka berdua ni datang bawa satu isu. Iaitu ada kumpulan di Basrah yang diketuai oleh Ma'bad Al-Juhani. Mereka ini baca Al-Quran. Kemudian mereka ini adalah di kalangan ilmuwan yang betul-betul mahir dalam ilmu-ilmu semua, sentiasa membincangkan, sentiasa ada buat discussion, perbincangan, tukar-tukar idea, pendapat. Cuma masalah mereka inilah, mereka tak percaya pada takdir. Itu isu yang mereka nak utarakan kepada para sahabat jika mereka jumpa dengan sahabat. Dan dalam riwayat ini menunjukkan mereka bertemu dengan Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab. Anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi, bila mereka tanya kepada Abdullah ibn Umar kata apa? Golongan ini adalah golongan yang menyeleweng kerana mereka menolak keimanan pada takdir Allah. Dan Abdullah ibn Umar didatangkan hadis tadi yang disampaikan oleh ayahnya Umar bin Al-Khattab tentang seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi SAW secara tiba-tiba, yang bertanya berkenaan dengan Islam, iman, ihsan dan tanda hari kiamat. Akhir hadis itu menceritakan kepada kita siapa lelaki tersebut. Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada para sahabat berkenaan dengan agama mereka, yang nyatanya menerusi dalil yang disertakan oleh Abdullah ibn Umar kepada Yahya ibn Ya'mar. Humaid tu kawan dia. Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid, untuk menunjukkan bahawa keimanan kepada takdir termasuk dalam rukun iman kita. Tak boleh kita cuma nak beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, tapi satu kita tolak. Maknanya, ya tak apalah, yang beriman kepada takdir ni tak payahlah, tak relevan dengan situasi sekarang, tak masuk akal, tolak. Tak boleh begitu. Dia adalah satu komponen yang saling menguatkan antara satu dan yang lain, yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi, kalau kita rujuk pada riwayat yang berikutnya di muka surat 349, saya tak datangkan dalam slide saya ya, Muslimah. Jadi kalau siapa yang ada kitabnya boleh rujuk, dan siapa yang tidak ada boleh dengar apa yang saya nak sampaikan di sini. Disebutkan bahawa mereka ni, iaitu Yahya ibn Ya'mar, berkata, ketika Ma'bad berbicara tentang perkara takdir, kami mengingkari hal tersebut. Jadi bila mereka balik, kan tadi Abdullah ibn Umar dah bagi dalil berkenaan dengan hadis Umar bin Al-Khattab, iaitu hadis Jibril kita panggil. Hadis Jibril itu tadi berkenaan dengan Jibril tanya kepada Nabi, iman itu macam mana? Nabi kata, okey, beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, dan akhir saya beriman kepada qada dan qadar, tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk. Dan dia kata apa? Ketika Ma'bad tu tadi, orang yang tak percaya kepada takdir,
Dalam riwayat berikutnya kata, bila dia dengar Ma'bad kata berkenaan dengan takdir, kami mengingkari hal tersebut. Dia, Yahya bin Ya'mar kata, maka aku dan Humaid bin Abdul Rahman Al-Himyari pergi melaksanakan haji. Mereka mencantumkan hadis tersebut yang semakna dan seisnad dengan hadis Kahmas dan di dalamnya terdapat beberapa tambahan dan pengurangan huruf. Maknanya bila mereka balik, mereka pun beritahu kepada Ma'bad Al-Juhani, kita pergi umrah, kita jumpa dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ceritakan kita dengan hadis Umar bin Khattab yang mana Jibril datang jumpa dengan Nabi. Jibril tanya kepada Nabi tentang takdir, tentang iman. Nabi kata, beriman kepada takdir adalah sesuatu yang dimasukkan dalam keimanan kepada Allah. So di sini jelas kepada kita bahawa apa-apa ideologi yang mengurangkan rukun yang terdapat pada Islam, pada iman, ia adalah sesuatu yang perlu diingkari. Sebagaimana Abdullah ibn Umar mengingkari perbuatan tersebut. Dan hal ini juga dikuatkan pada riwayat nombor 95 dan 96. Saya tak perlu baca kerana riwayat itu hanya mencantumkan sanad-sanad yang lain bagi menguatkan perbincangan yang terdapat pada hadis kita bernombor 93 itu tadi. Jadi yang penting di sini ya muslimah, kita faham sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan kita tiba-tiba mengurangkan apa yang dah cukup lengkap. Sebab Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah, agama kita ni dah cukup sempurna. Okay? Dan ia merupakan satu nikmat dan Allah dah redha dengan agama Islam ini. Dan jangan pula kita datang-datang hari ini, kita mengurangkan apa yang dah cukup lengkap dalam agama. Kita mula meletakkan apa-apa keraguan dalam agama ini sehingga orang lain ikut ataupun kita terikut kepada pandangan-pandangan yang mengelirukan tersebut. Yang mana tiba-tiba orang kata, oh takdir ni tak ada, tak payah percaya kepada takdir. Kita macam mana sekarang ni muslimah? Ni base tau, ni basic. Okay, ni basic. Rukun iman, rukun Islam ni basic. Kalau tiba-tiba ada orang datang jumpa kita, dia kata, kau percaya ke Sakinah dengan takdir ni? Mana ada takdir? Kan? Takkanlah ni semua takdir Allah. Apa-apa semua takdir Allah. Merepeklah kau ni. Ini semua tak wujud lah. Kalau orang cakap begitu kepada kita, apa reaksi kita? Apa respon kita? Hadis ini. Hadis yang baru kita baca secara panjang lebar itu tadi. Hadis ini membuktikan percaya kepada takdir adalah rukun iman kita yang perlu ada dalam hati kita. Tak boleh untuk kita ni jadi seorang muslimah yang menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu berlaku, itulah yang berlaku. Inilah takdir Allah, inilah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jangan kita kata, oh ni semua saya tak percaya, ni semua bukan takdir Allah. Kerana kalau kita ni menjadi seorang muslimah yang tidak beriman kepada takdir, kita akan menyalahkan orang lain atas apa yang berlaku. Sebab engkau mak aku mati, sebab engkau lah aku jatuh, sebab engkau, kita akan menyalahkan orang lain sehingga kita tak nampak di mana letak kebenarannya. Kita tak boleh nak sebab kita kan kata sebab engkau lah aku tak kahwin lah contoh. Sebab engkau lah aku tak kahwin, kau ambil aku punya je. Kita akan macam-macam benda yang akan kita salahkan. Sedangkan orang ataupun muslimah yang beriman kepada qada dan qadar, kita ni akan ada jiwa yang berlapang dada. Dia kata ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ialah berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Ya, berusaha memperbaiki keadaan, usaha untuk menyelesaikan masalah di atas setiap takdir yang berlaku dalam kehidupan. Bukan menyalahkan Allah, bukan menyalahkan apa-apa yang ada di sekitar kita, kerana ia berkaitan dengan keimanan yang tidak ada galang gantinya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Ingat ya, kita belum masuk kepada syarah hadis. Saya baru saja baca hadis tadi sebab hadisnya panjang kan. Pada minggu hadapan kita akan masuk pada pada bab yang lain. Okey, masih lagi belum membincangkan tentang tentang syarah hadis. Tapi nanti saya tengok macam mana, adakah saya nak skip ataupun tidak kerana ada intipati daripada hadis-hadisnya sama ataupun kita bawa sekali lalu kita masuk kepada perbincangan syarah hadisnya. Syarah hadis bermula daripada muka surat 357.
Kalau siapa yang ada kitab, syarah hadis bermula daripada muka surat 357 dan seterusnya. Panjang syarah hadis kerana apa? Dia syarahkan 4 riwayat. Enam. Bukan 4 Dia syarahkan Imam An-Nawawi ketika dia syarahkan dalam kitab Iman ni untuk hadis yang pertama tadi kan, dia syarahkan 6 riwayat sekaligus. Okey, dia datangkan dulu riwayat-riwayat yang berkenaan, yang hampir sama hadisnya, baru lepas dia kumpulkan, barulah dia syarahkan. Sikit-sikit dia rangkumkan dalam satu penerangan. Ini metod Imam An-Nawawi ya ketika dia mensyarahkan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Okey, itu sahaja. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.